Untuk Grand Final, perlawanan yang ditunggu-tunggu oleh penonton-penonton yang masih lagi setia dengan kita sampailah ke penghujung hari ini, melibatkan pasukan Todak dan pasukan RSG. Terus saja kita masuk ke Land of Dawn untuk melihat pasukan manakah yang akan memenangi game pertama ini, di mana kalau kita dapat lihat pasukan Todak yang akan bermula di bahagian biru, sementara pasukan RSG bermula di bahagian merah. Ya, benar sekali. Jadi pasukan Todak sekarang ini kita lihat akan memulakan di kawasan tengah ini. Moon dan Moy akan cuba clear minion dengan pantas, tapi RSJ Moy diorang okey, mid lane ni tak apa, kita tak fokus dulu, kita securekan buff untuk Cloud ataupun buff untuk Lexa. Mungkin diorang takut kalau Todak invade lah buff pasukan pihak lawan ini. Ya, dan kita lihat sekarang ni kelebihan Ciku dia boleh melakukan farming dengan seorang diri. Memang Solos Hellcat ni sangat senang untuk dia jenis yang lebih pada Lone Ranger lah. Boleh lah. Dia hero yang tak perlu dijaga. Comparekan dengan Marksman kan early game dia tak ada kuat sangat kan. So dia perlukan ada orang babysit dia. Ya, dan kita lihat sekarang ni apa yang akan berlaku. Izanami, wow, damage sangat besar terhadap Muay. Tapi kita lihat Zakus hampir-hampir mati. Lebih daripada separuh nyawanya berjaya dijatuhkan oleh pasukan Todak. Sementara tadi Ya, betul-betul. Sebut pasal damage tadi, lihat Moon punya Soul Bloom tu terkena dekat Zakus yang pakai baksia tu, memang sangat menyakitkan. Jadi kerana itulah Matilda ni sering kali dikeluarkan sebab Solos pun ada kata mobility dia tinggi, dia kuat. Dia punya ni, dia geletek-geletek tu sakit tu. Damage geletek dia, orang kata poking-poking kan. Betul. Sakit tu. Macam Selena nak kena arrow tu kan. Baru ada damage. Dia tak payah, dia buka yang kepak tu. cukup dah. Enemy betul. Enemy betul. Kena stitip macam Dan ada tak payah pakai item. betul. Dia jenis yang Ada level cukup kau datang kat aku gelitik lah. je tak. Betul sekali. Dan Serena pun yalah perlukan setup sikit dengan dia punya Kena set up arrow dia. Jadi Selena ni, kalau kita ada bincang tadi sebenarnya dengan salah satu caster Cortex, saya cakap kalau Selena ni dia punya abyssal arrow sentiasa tak kena, bagi saya dia macam useless sikit. Benar ataupun tidak? Memang sangat rugi lah. Tapi still at least trap tu boleh bagi vision lah. Alright, sekarang ni kita akan masuk semula. Okay, Moy dia dah standby nak masuk kat Izanami, tapi Izanami elak dengan begitu saja. Makan pula abyssal arrow. Tapi Moy tanker keras, bukan mudah lah nak dijatuhkan. Yep, dan kita lihat ni bagaimana Ciku yang sudah pun level 4 sudah pun mampu untuk menggunakan ultimate pada bila-bila masa saja. Lihat di bahagian atas, Kaiser cuba untuk berhadapan dengan seorang pemain daripada pasukan Todak, iaitu Momo yang menggunakan paku itu. Jadi kita akan bertiga. Pause kali yang kedua sekarang ni ya. Okay, so pause yang kedua ni kita tak tahu apa yang terjadi. Tapi tadi kita cerita pasal gelitik-gelitik Matilda. Tadi sebab saya suka apa yang dikatakan oleh Adin pasal Selena. Sebab kebanyakan orang pilih hero Selena, adakah sebab kita nak guna dia punya abyssal arrow je? Ataupun kita nak dia punya damage? Nak control map tu. Control map dengan itu start team fight. Jadi control map yang itu yang sangat-sangat penting. Sebab sekarang ni macam-macam cara nak control map. Betul. Ada yang guna Yichun dia guna dia punya ultimate. Tapi lama. 30 second nak tunggu. Macam Selena berjap lah. Dia tukar form ke atau tunggu 7-6 second tu dah. Cumanya bonus Selena ni lah. Kalau kena stun tu itu bonus lah. Tapi kebanyakan tim yang ambil Selena ni, diorang nak ada map control. Jawapan yang bernas daripada pengguna Selena sendiri. Betul. Saya pernah main dengan kawan saya pakai Selena. Bila abyssal arrow tak kena, tak ada rezeki. Itu je cakap. Tapi main sampai 20 minit, tak kena pun, takkan sampai 20 minit tak ada rezeki. Geram juga saya. Nasib baik dia tak AFK. Jadi kita akan terus masuk melihat balik perlawanan pertama kita yang melibatkan pasukan Todak menentang pasukan RSG. Momo masih lagi berhadapan dengan Kaiser yang menggunakan Yuzong. Jarang kita melihat Yuzong di situ. Lolios, namun apa yang akan berlaku? Lolios masih lagi mampu untuk menyelamatkan diri. Masih lagi tiada first blood sekarang ni. Ya, masih lagi sama rata kedua-dua pasukan ini. Kaiser di top lane, cubaan untuk mendapatkan Momo. Datang tu roda impian abyssal arrow, tidaklah terkena dekat Momo, berjaya. Itu ya, Momo berjaya menyelamatkan diri ya. So sekarang ni RSG Malaysia akan cuba untuk mendapatkan turtle sekarang sebab dia nampak satu player dah low, Hellcat pula dah tak ada ulti. So dia orang nampak ni peluang untuk mendapatkan turtle. Walaupun Marksman dengan Assassin, sebenarnya Assassin lagi senang dapatkan turtle, tapi dia tahu Hellcat tak ada ulti. Hellcat pun tengah busy ambil blue bar.
So total free untuk RSG. Yap, timing memainkan peranan penting. Kita lihat Zakus hampir saja terkorban. Dan kita lihat bagaimana serangan yang dilakukan oleh Momo berjaya untuk mendapatkan kill kedua untuk pasukan Todak. Mereka kehilangan turtle, tetapi 2 kill yang boleh dikatakan cukup berharga. Ditambah pula dengan kill ketiga yang dilakukan dengan cukup kemas oleh Moon untuk menjarakkan lagi jurang kill pasukan Todak menentang pasukan RSG Malaysia. Tulus. Damage geletek tu lah. Sakit. Memang sakit. Dia bukan geletek yang geli ya guys. Dia geletek yang menyakitkan. Tapi lepas dia dapat satu item yang boleh defend dah, okey dah. Tapi untuk early tu, untuk bawah minit ke 4 ke 5 kalau tank yang tak ada magic resistance, kalau kena, terasa kesakitan dia. Terasa kat lubuk hati yang dalam tu. Terasa ya guys. Tapi betul. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Solus. Sebab itulah kerana Matilda bila dia ambil dia kena agresif di early game. Tapi sekarang ini sebab adanya first blood, ini dia hadiah untuk anda. Kita kalau main game pun kita kena ingat pasal makanan. Ingat pasal Mac Delivery. Dapatkan 6 pieces chicken McNugget dengan pembelian minimal RM50. Guna kod MPL Nuggets untuk mendapatkan percuma 6 pieces chicken McNugget. Wow, menarik di situ. Saya ingat orang boleh curi nugget dah. Tetapi sekarang ni kita lihat bagaimana pasukan RSG MY pula yang cuba untuk lakukan satu gerakan agresif, berjaya memberikan kill pertama untuk pasukan RSG MY. Mencari kill yang kedua, Momo sekarang ini diberikan fokus yang cukup baik dengan 3 orang pemain pasukan RSG MY. Lexia yang menggunakan slot mempunyai 3 buff di sini, buff orange, buff purple dan juga buff turtle yang dimiliki oleh beliau sebentar tadi. Momo sekarang ni masih lagi 1v1 bersama-sama dengan Kaiser yang menggunakan Yuzong. Cuba untuk meninggalkan minion terlebih dahulu kerana ada auto turret shield ni susah diorang nak tahu sekarang. Yep. Kaiser betul. Okey. Kita nampak apa tadi dia. Dia lambat sikit nak set up. So dia sempat untuk ulti. So lagipun minion tak ada. So Kufra terpaksa tak ada semua damage daripada tower. So kita nampak sekarang dah masa 4 minit tu dah Ciku dah buka ulti. Sekarang semua 4 player dah gelap masa depan dah. Ciku terus gelapkan masa depan. Mereka dah sambung pula dengan Momo. Pomel pun dapat kill. Dan sekarang dia tolak apa yang jadi. Kaiser dah buat apa ni? Lost Kaiser boleh buat apa ini? Dia lari je boleh. Oi, melawan lagi dia. Ya, masa depan ni masih cerah kita lihat sekarang ni. Untuk berhadapan dengan 4 orang pemain bukanlah satu keputusan yang baik untuk Kaiser. Masih lagi cuba untuk melihat, mengintai-ngintai apakah yang akan dilakukan oleh pasukan Todak yang telah memulakan terhadap Turtle dan akan diberikan kepada Ciku yang bermain dengan cukup baik. 3 berbalas 6 sekarang ni. Perbezaan kill masih lagi 3. Sementara dari segi kutipan gol, pasukan Todak mendahului dengan 3,000. Tapi kalau kita tengok baik dari segi diorang punya line up pick kan, tim Todak ni kalau early game dia buat. Betul. Sebab dia, tapi dia kena tahu dia kena buat first step ahead dulu. Dia tak boleh tunggu RSG yang start fight dulu. Sebab Todak yang kena start dulu dan itu yang dilakukan. Sebab hero diorang punya ni lah advantage lah. Betul, dan itu dia second eagle telah diguna pakai. Pantas kita lihat Lunox gunakan Millions untuk larikan diri. Zakus pun semua lari diri. Tak nak kena geletek dengan Moon sekarang ini. Lolias kena Shadow kill dan terus lesap dia kat situ. Saya tak pasti sama ada pasukan RSG tak tengok game sebelum ni. Okay. Apabila pasukan Todak lawan dengan pasukan Suhas, satu game je. 2 game yang pertama ada Hayabusa. Todak menang. Next game lepas tu semua dah ban Hayabusa. Diorang lupa nak tengok kot. Fomes menggunakan Hayabusa dengan cukup. Bagi dia lah nyawa dia yang masih lagi sikit, masih lagi mampu cuba untuk cubaan geletik menggunakan pisau menghadap Zakus di sini. Cuba untuk mempertahankan tower yang akan dilakukan oleh Zakus sekarang ni. Ribat telas pun dibuka untuk mendapatkan sedikit nyawa. Moy menghadapi sikit masalah, tapi beliau seorang tank jadi tak banyak yang boleh dilakukan oleh Zakus. Ya betul. Dan sekarang ni saya nak tunggu juga Ciku bila dia nak gelapkan masa depan pihak lawan ni. Saya nak tunggu bila dia nak masuk sekarang ni. Tapi nampak gaya Soros, dua-dua pasukan macam farming je dulu, tak nak cari team fight sekarang ni. Sedangkan Todak yang patut cari team fight. Oh, tapi dia dah guna ulti sekarang ni. Saya fikir dia nak tunggu untuk next settle lagi dalam 20 second. Tapi bila dia orang nampak satu target kat bahagian top Cloud Lizia yang guna mati kat situ, so dia orang patah balik. Mungkin orang sambung farm balik. Kita lihatlah bagaimana Tidal Rage yang dilakukan oleh Moy sebentar tadi, memberikan 2 kill yang cukup baik terhadap pasukan Todak, dan mereka boleh melakukan pressure sini dan terus saja berjaya mendapatkan turret di bahagian tengah. Turret kedua untuk pasukan Todak, dan mereka akan mendapatkan objektif mereka seterusnya dengan memulakan serangan terhadap Turtle. Ciku masih lagi ikut serangan
Seperti yang dikatakan oleh Solos, Hellcat ni hero yang pandai jaga diri. Tak perlu babysit pun. Orang buka map untuk dia je. Betul. Macam compare dengan marksman, orang kena buka map satu. Lepas tu kena jaga dia, kena babykan dia. Sampai dia ada item baru biarkan dia seorang. Macam Assassin sebenarnya dia early game tak payah. Tapi bila late game Assassin dengan marksman, mungkin marksman pun boleh menang kan. Ya, sebab kalau kita cakap berkenaan dengan late game, bagi saya pendapat peribadi, marksman mempunyai Marksman lagi peluang. sedap kan. Kita lihat sekarang ni Adin, apa yang akan berlaku di bahagian bottom ni? Okey, bottom ni kita tak nampak apa-apa sebab Kaiser dia defense sahaja turret dia sendiri tanpa supaya tidak diganggu sebenarnya oleh Momo punya Parker itu tadi. Tapi kita lihat untuk Ciku punya hacker, dia main dengan baik. Ultimate dia gelapkan masa depan tu memang sangat-sangat cantik. Tapi kalau kita lihat KDA dia sebagai seorang assassin, dia tak dapat lagi sebarang kill guys. Dia dapat assist je. So dia assassin kena support sekarang ini untuk game yang pertama ni Solos. Tapi sebab orang kan main as a team kan. So kalau dia tak dapat kill pun tak ada masalah. As long hyper ataupun jungler daripada lawannya RSG tak dapat farm tak apa. Betul? So dia tak dapat kill pun tak apa. So dia balance lah. Melainkan kalau Cloud tu dapat kill kan, lepas tu Hellcat tak dapat kill, ada rasa rugi lah. Buka ulti, member tak bagi kill kan. Selalu jadi macam tu. Bila Hellcat buka ulti dan Nightfall tu, bila dia tak dapat kill dia mesti salahkan orang lain. Asal tak dapat kill lah. Sedangkan dia buka dekat bawah, enemy kat atas, macam mana nak dapat? Tapi tadi nampak juga tadi Ciku buka ulti sekadar nak gelapkan supaya support daripada team. Dapat kill kat kiranya orang ada apa macam teammate Cloud tadi nak tolong tak dapat sebab tak ada vision kan. Itu pentingnya komunikasi, betul tak? Sebab mereka kena saling interact antara satu sama lain. Kalau dia nampak, okey, Ciku, aku ada seorang ni, tolong gelapkan masa depan dia. Gelapkan masa depan dia. Padamkan mata dia, macam tu lah. Takut member ingat dia gitu tutup pintu, dia tutup lampu. Kau dah gelap, pak, dia tutup lampu. Aduh, okey, betul. Tapi semalam, sebenarnya dia cakap satu hero ni, Selena, dia suka cakap genjutsu haram, iaitu Abyssal Arrow tu lah daripada Selena. Tapi Selena kita tak nampak macam belum efektif lagi lah. Kena yes beberapa kali, tapi damage orang kata bantuan daripada rakan-rakan tu tak tiba pada masanya tadi. Kena tak? Kena tu kena. Ada beberapa episode hero yang terkena, tapi lebih kepada episode. Tapi sebab saya merasakan dia try je kot. Dia macam sekarang nak buang arrow, nak bagi tengok vision kat situ ada siapa. Betul. Itulah. Ataupun sebab ada dua lagi rakan dia akan berada berdekatan. Jadi kalau ada arrow mesti dia lari ke arah kiri atau kanan. Jadi ada orang tunggu kat situ. Tapi satu lagi bagi saya, kerana pasukan Todak iaitu Moon boleh menggunakan Selena dengan baik. Jadi mungkin dia boleh memberi arahan atau memberi sedikit shot caller. Okey, kalau ada Selena, kemungkinan dia akan bagi hero macam ni. So pengalaman dia menggunakan Selena mungkin memberi bantuan sedikit sebanyak terhadap pemain-pemain pasukan Todak untuk cuba elak penyek semalam tu. Kita macam nampak kan, macam sekarang ni baru first game kan. Macam sekarang ni semua orang ada lagi energi sebab dia orang baru start game baru. Even Todak dah main tadi pun mesti dia kena refresh balik. So nanti mana tahu dah masuk game keempat, game kelima, diorang dah penat. Kat situ diorang dah tak nampak ada hero tiba-tiba datang dari mana ni. Sebab dah penat kan, dah penat, mata pun dah lalai lah, tak nampak apa. Sekali semua tengah energy, nampak benda lalu sikit, hero ngelak kan. Game keempat nampak hero, pergi kat hero. Bukanlah minion. Aku nak pergi lah kat situ. Tapi memang macam tu lah, dia lagi lama main macam saya pun main sampai berjam-jam main. Kadang-kadang kena stun, tak tahu datang dari mana. Itu macam dah penat sangat, dah tak nampak kan. Ya, betul. Itulah waktu yang sesuai nanya. Game ke 5, 6 time tu guna Hellcat. Kalau saya dapat job jadi coach, dapat best of 7. Okay, game 6, 7 korang main Hellcat, korang main Selena, boleh kot dapatkan kemenangan. Sebab yes, mentality tu penting. Sebab tu kau tak jadi coach. Sebab tu saya duduk kat sini je. Itu lah macam sekarang diorang tengah energy lah. So macam benda-benda yang simple diorang boleh ngelak lah. Alright. Sekarang ni kita masuk semula ke dalam perlawanan pertama ini. Pasukan Todak, dari segi kill, diorang dah dapat 10 berbalas 3. Dari segi ekonomi pun diorang dah kumpul 27,000 berbanding dengan 20,000. Perbezaan yang sangat-sangat jauh. Sebab Todak, bila diorang menang teamfight je, diorang cari objektif. Lebih-lebih lagi Ciku, dia pergi je dia dapatkan turtle, dia pergi cari farm dekat jungle dia sendiri. Tapi sekarang ni kita lihat Moon masuk ke hadapan, tapi dia seorang diri. Dan tak ada follow up damage ataupun follow up teamfight. Namun begitu di bahagian bawah, Kaiser pun tak ada. Diorang semua macam masuk tak nak masuk je sekarang ni. Sis, sebab dia agak bahaya kerana kemungkinan akan ada
kepada perangkap yang cuba dilakukan oleh pasukan Todak. Kita lihat seperti yang dikatakan oleh awak Adin, mereka cuba untuk melakukan objektif dengan cepat kerana sekiranya memberi ruang kepada Lexia untuk mendapatkan kill ataupun farming, itu akan menjadikan satu perkara yang mengerikan kepada pasukan Todak. Kerana tadi apabila Ciku menggunakan Cloud, damage apa yang dikeluarkan beliau cukup besar. Jadi baik kita avoid daripada bawa game ke late game. Sebab seperti kata Solos, game kita tengah fresh ni. Jadi baik kita kekalkan fresh kita, habiskan early game, next game kita masih lagi fresh. Betul. Tapi sekarang ni Solos, kalau awak dekat pihak RSG sedang kalah sedikit lah dari segi ekonomi, apa strategi ataupun apa yang harus dilakukan oleh mereka ketika ini? Okey, sebab kalau tengok daripada awal game pun, atau dia punya line up pun, memang line up diorang ni compare dengan Todak, line up diorang ni memang kena ambil defensive mode ni. Sebab Todak ni memang hero yang jenis pergi ke backline terus. Dia punya support ke, dia punya side lane ke, memang boleh pergi ke belakang. Dia ada advantage tu. So macam sekarang ni dia agak down sikit, tapi sebenarnya boleh. Diorang masih boleh defend lagi, sebab diorang ada high ground lagi. Lagipun ada marksman, sekarang dah masuk 10 minit. So marksman mungkin dah ada 1 ke 2 item. So diorang still boleh defend. Tapi nak keluar, nak buka map tu susah sikit bagi diorang. So diorang kena relax dulu bagi farm dekat Lexia. Sebab yelah, macam saya cakap, drafting mereka pun lebih ke arah dekat situ. Jadi sekarang ini pasukan Todak dengan adanya lot yang akan muncul di middle lane, pastinya safe Todak akan cuba nak mendapatkan at least 1 inhibitor turret sekarang ni. Ya, dan bercakap tentang item, Lexia sudah pun menyiapkan 1 core item, iaitu di Hunter Sword. Dia nak menyiapkan Golden Staff. Sementara Ciku yang sudah pun level 15, 3 level memisahkan Ciku dan juga Lexia, di mana sudah pun menyiapkan Blade of Despair, salah satunya item yang paling mahal di dalam game, bersama-sama dengan Endless Battle. Dan kita lihat sekarang lot telah pun muncul di bahagian tengah. Mereka akan fokus kepada inhibitor turret di bahagian atas dan berjaya melakukan perkara tersebut. Sekarang ni Kaiser telah menggunakan ultimate beliau, tapi apa yang berlaku? Satu lagi kill yang cukup baik dilakukan oleh Momo. Mega kill diberikan kepada Fomis. Lihatlah Blazing Duet yang dikeluarkan oleh dia. Berjaya untuk dapatkan Moai. Tetapi hanya seorang saja pemain yang berjaya dijatuhkan. Sementara double kill terus saja diberikan kepada Fomis yang berjaya dijatuhkan oleh Lolias. Dan sekarang ni menyebabkan 2 orang pemain daripada pasukan Todak berjaya dijatuhkan. Wow, tamak tadi kita nampak Fomis. Sampai dalam base kita sini. Dia betul dah. Pernah tak momen-momen macam itu Tolong? Macam aku nak kill juga. Ya, pernah. Mati dalam tu pun pernah juga. Biasa lah kan. Kita macam kita main tu memang jenis gila-gila nafsu je. Macam diorang main ada disiplin sikit kan. Tapi okey lah tu diorang. Jadi diorang dapat 1 objektif, bolehlah try dapatkan kill kan. Tapi dia masih macam rasa sedih jugalah bila tengok Ciku main. Dia masih tak dapat kill lagi. Dia masih assist. Tapi okey lah, dia dapat objektif. Yang penting dapat objektif. Dia menang cukup. Betul. Ini mungkin meta Hellcat baru kot. Dapatkan assist saja terlebih dahulu. Tapi yalah, sebab Dark Knight ataupun ultimate dia tu bantu kawan-kawan dia sangat-sangat. Kita lihat bila dia bantu team fight kuat lah tu. Betul. Kita lihat tadi bila dia buka ulti je, Moy masuk tak ada siapa nampak. Moon masuk pun tak ada siapa nampak. Tapi alamak, Abyssal Arrow kena. Ini saya kata, ada Abyssal Arrow tapi tak boleh nak buat apa-apa. Kalau diorang masuk pun takut ada, macam Safe cakap, takut ada perangkap yang sedang menunggu. Dan sebenarnya pasukan Todak juga boleh menggunakan Abyssal Arrow sebagai perangkap. Dia cuba untuk bagi make sure Izanami, okey kau buat, kau keluarkan tu, aku nak tengok apa yang kau akan buat. Jadi kita boleh try nak ambush, tapi itu adalah satu risiko yang tinggi lah, kerana mungkin akan memakan diri mereka sendiri. Tapi kita lihat bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pasukan Todak. Kita lihat bagaimana kedudukan pemain-pemain pasukan Todak sekarang ni. 3 berada di bahagian bottom lane, sementara ada seorang pemain yang cuba melakukan speed pushing. Sementara Ciku yang masih lagi belum dapat kill, tapi sekarang ni diberikan farming dengan cukup leluasa. Tapi sekarang Blazing Duet juga telah dibuka oleh Lexia, mendapatkan kill kedua pribadi beliau untuk memberikan kill ke-6 pasukan RSGMY. Berjaya untuk mengeluarkan Momo, tetapi itu merupakan salah satu cara untuk pasukan Todak memberikan tahu di manakah kedudukan pasukan RSGMY. Kerana kita lihat sekarang ni dari segi tower untuk pasukan RSGMY, 7 buah tower berjaya dijatuhkan oleh pasukan Todak. Kesian Momo tu seorang-seorang dia kat situ. Kena jemaah bak kata Sofia sebenarnya kat situ. Nak buka map memang tu lah risiko dia. Tak tahu 5 orang ambush. So sama mungkin Moy akan jadi kejadian sama, kena jemaah sama-sama. Oh. Tak, okey dia ada kawan, dia ada jemaah lain juga yang tunggu dia dekat situ. Tapi masih lagi pertarungan. Okey Ciku dapatkan kill pertama, tak dapat juga. Fomis yang mendapatkan kill ke atas Selina, tapi sekarang ni Fomis dalam keadaan berbahaya. Zakus berjaya mendapatkan Hayabusa tersebut. Jahatlah Fomis, bagilah Ciku.
satu kill pun. Sebab dah nak mati dah performance tadi tu. Tapi tak apa, sebab kita tengok level Ciku level 15 kan. Walaupun dia tak dapat kill tapi still dia leading goal. Sebab dia level dah 15, so dia dapat semua orang kata resources tu cukup lah bagi dia. Untuk Hellcat, sebab saya pasti selalu lebih mengenai perkara ini. Sebelum tak tengok ada teamfight tak? Okey, tak ada. Hellcat ni dia ada limit tak? Sebab bila dah masuk late game, item pun dah siap, dia mesti ada satu tahap yang macam dia dah tak boleh nak pergi lebih jauh. Dia ada, bila dah masuk late game nanti kan, dia kalau masuk fight dia tak boleh kaiti macam hero lain. Macam hero lain dia boleh keluar masuk. Hellcat ni kalau sekali dia dah masuk, dia tak boleh keluar. Dia kena guard sampai habis. Ya, betul tu. Dan Melainkan tim dia boleh jaga dia. Betul. dan sekarang ni sebab membahaya tau Solos dan Guardian. Kita sudah hampir masuk ke minit yang ke-15. Slot dah tukar menjadi 5 slot. Jadi pasukan Todak nak tak nak dia kena ambil lot ni. Kerana kalau dibiarkan Leza dah ada 2 kill. Dan itu akan memberikan lagi momentum. Saya percaya dia dah siapkan Golden Staff dan kemudian ada satu item defense untuk memastikan dia tidak buat kesilapan. Tapi kita lihat sekarang serangan terhadap lot. Siapakah yang akan mendapatkan lot? Dan terus saja berjaya dapatkan oleh Moon. Fomis berjaya mendapatkan seorang pemain daripada pasukan Rezi, iaitu Zakus. Bermain penting. Pertahanan pertama untuk pasukan Rezi MY berjaya dijatuhkan bersama-sama dengan kejatuhan lot. Memberikan lot yang cukup baik kepada pasukan Todak untuk memberikan tekanan yang lebih besar kepada pasukan RSGMY. Itu yang kegunaan Ciku punya ultimate Dark Nightfall. Bila lot tu dah low sangat-sangat, dia buka Dark Nightfall supaya RSG tak tahu bila nak masuk, tak tahu bila nak cuba curi lot tersebut. Yang dapat lot tu adalah Moon tadi. Dah 2 kali dah dia dapat lot. Game semalam dia pakai Gatot Kaca, dia dapat lot. Hari ini dia pakai Matilda pun dia dapatkan lot. Tapi sekarang ni pasukan Todak akan cuba masuk ke hadapan, cuba untuk mendapatkan game pertama ini. Namun betul, pasukan RSGMY sedaya upaya mempertahankan base mereka sekarang ini, tapi tidak terus. Good. Lot dah masuk. Selamat datang Lot sekarang ni. Terus saja datang. Okey, dah gelap masa depan RSGMY sekarang ni. Cuba nak mempertahankan segalanya, tetapi Crystal terus diserang dan pasukan Todak sedikit saja lagi mendapatkan kemenangan. Tahniah kepada pasukan Todak. Last tu dah tak boleh nak buat apa sangat dah. Last tu Dah tu. Dah sebab semua set dah masuk. Creep besar. Lot pun memang ngam-ngam masuk. Serentak semua.